Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Ahad bersamaan dengan 29 Ogos 2021. Selamat pagi semua. Hari ini hari weekend lagi, hari Ahad. Saya mengambil sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi sedikit tentang perkembangan seperti biasa, perkembangan apa yang berlaku pada minggu lepas, sepanjang minggu lepas. Banyak ceritanya ya. Jadi saya berpandukan intraday untuk sebagai sumber utama saya untuk melihat apa yang berlaku di dalam dunia perkembangan harga emas ya. Kerana kita tahu harga emas ini berkadar langsung dia berkadar songsang dengan US dollar. Jadi kita baca news tentang emas, juga kita boleh baca juga news tentang US dollar. Dia berkadar songsang. Okey, sekiranya US dollar menguat, harga emas akan turun dan begitu juga sebaliknya. Oh, hari ini saya ditemani oleh lagu my one of my favorite songs, lagu Hindustan tapi I bukan peminat Hindustan, tapi certain cerita yang sangat menyentuh hati lah, especially this movie. Sebelum saya melalut okay. Movie ni kalau you nak tengok, you tengok cari berjudul Banjaragi Baijan. It's a very good movie, it's a very good songs. Dia punya soundtrack dia memang best. Okay, sebelum saya melalut ke tempat yang lain okay, mari kita tumpu semula kita punya agenda hari ini. Hari ini saya nak bercerita tentang US. Okay, sebelum tu kita share dululah, kita lihat dulu perkembangan harga emas ya. Bermula pada, kita tengok minggu ni start daripada 23 sampai 27 pada minggu lepas ini kita akan mengupas sedikit tentang apa yang berlaku pada minggu lepas. Pada 23 hari bulan, kalau you tengok 23 hari bulan, harga emas ni dia US dollar makin mengukuh Saya 23 hari bulan kita ada nampak peningkatan dan dia menurun 23, okay, mungkin daily kita tak boleh nampak, kita tengok H4. 23 kita ada nampak satu peningkatan harga emas yang mana dia bermain-main di sekitar 1780. Jadi pada 23 hari bulan ni ya, harga emas meningkat meningkat dalam lebih daripada 1%. Apa yang berlaku sebenarnya pada 23 bulan? Kita nak tahu setiap apa yang peningkatan atau penurunan harga emas, something is happening behind, Jadi saya berpandukan juga kepada ekonomi data. Tuan-tuan boleh refer kepada Forex Factory. Kita boleh gunakan this tool juga untuk melihat apa yang berlaku pada US dollar yang kita tahu ia berkadar songsang dengan harga emas. Jadi kita tengok pada 23 hari bulan, apa yang berlaku pada 23 hari bulan. Kita dah nampak bukan high impact data, is medium data. Cuma kita nampak sini a few data hijau especially pada mereka melihat penjualan harga rumah, existing home meningkat. Mereka melihat peningkatan harga rumah yang baru juga meningkat. Mereka melihat durable goods order. Sekarang ni US menerima banyak order untuk barang-barang. Crude oil inventory juga bagus. Jadi pada 23, 24, 25 ni kita melihat data menyokong perkembangan US dollar. Pada 25 sampai 25 kita boleh tengok, kita cuba relatekan dengan 23, 24, 25. Tapi kita lihat 23 dia meningkat 1% dan 24 dia start decline 25 dia decline. Apa yang berlaku sebenarnya? Sampai 26 harga emas menurun bermula pada 24. Kalau kita tengok dia berkadar songsang dengan, jadi kita tengok dekat data 25, walaupun US dollar data menyokong peningkatan harga US dollar, tapi harga emas
Ya betul lah, harga emas akan menurun lah, betul tak? Dia berkadar songsang. So US dollar menguat masa ni, menyebabkan harga emas turun. Okay. This is a straightforward punya correlation. Kita faham, okay, US dollar meningkat semua kan. Tapi sebenarnya kita sedang menunggu pada waktu ini. Saya melihat harga emas turun. Kita menunggu sebenarnya Jackson Hole, Jackson Hole yang berlaku sini. Pada 25 hari bulan pukul 10, kita ada satu event dia panggil Jackson Hole Symposium, all day. Tapi pukul 10 ni saya nak highlight pukul 10 ni. Pukul 10 ni Jeremy Powell, dia President of Reserve-nya, Federal Reserve-nya chairman. Dia memberi ucap pertama tentang simposium yang berlaku Jackson Hole ni yang berlangsung dalam 3 hari. Even hari ini pun masih lagi berlaku. Jadi apa sebenarnya remark apa yang Powell cakap ni semua orang tunggu. Sebab apa? Dari segi pelabur yang berminat dengan US dollar, pelabur yang berminat dengan emas, dan juga pelabur yang mata wang lain, mereka mau melihat apa direction sebenarnya Jeremy Powell ni nak cerita. Apakah dasar-dasar monetary, apakah hala tuju Jeremy Powell ni. Okey. Jadi kita lihat 15 minit sebelum tu kita dah boleh agak lah apa Jeremy Powell nak cakap. Kita tengok pada 15 minit kita mungkin boleh tengok dalam masa 15 minit. Pada 27 9.30 9.45, you see. Saya memang menunggu saat-saat ni 15 minit. Oh, it's a engulf, what we call that, engulf candlestick, bullish engulf candlestick. So saya dah dapat agak Powell ni mesti say something good about gold. Jadi bila kita boleh, saya sempat juga tengok lah dia punya apa ucap pertama dia. Kita boleh pergi, tuan-tuan pergi ke Forex Factory, tuan-tuan boleh dapatkan banyak info. Apa cerita Powell, stay cost, apa dia punya ucapan semua ada teks ucapan. Jadi saya nak ringkaskan apa yang Jeremy Powell cakap. Yes, direction Federal Monetary ni dia belum lagi announce untuk sama ada untuk ketatkan dasar monetary mereka, masih lagi stay on the course, maksudnya dia masih lagi melonggar, masih lagi melonggarkan dasar monetary mereka untuk satu tujuan. Mereka tahu inflasi semakin meningkat. Mereka tahu inflasi semakin meningkat. Jadi apa yang diorang, tapi diorang tak boleh ketatkan dasar monetary sekarang kerana ekonomi baru start. Pekerjaan data pada bulan Julai kalau kita tengok dah semakin bertambah. Jadi diorang nak lihat lagi impact dari segi ekonomi dan ekonomi US sama ada masih lagi boleh sustain atau tidak. Sebab apa kita tengah tunggu NFP data pada first Jumaat bulan September untuk merangkum dalam masa bulan Ogos ni bagaimana kadar penganggurannya, bagaimana peluang pekerjaannya, adakah ia keep momentum, masih meningkat ke atau makin mengurang ke. Sebab mereka juga sedar sekarang ni Delta varian COVID-19 semakin mengganas di US. Mereka mahu melihat adakah ini menjadi threat ataupun ancaman kepada ekonomi US. Jadi apa yang saya nak rangkumkan, Jeremy Powell berbunyi seperti dovish. Dovish maksudnya dia masih lagi tidak mahu mengetatkan dasar-dasar monetary, tidak mahu mengurangkan pembelian aset dan bond. Mereka mahu menginjek duit, memperkenalkan stimulus package kepada ekonomi, injek 120 trilion kepada market. Mereka juga sedar benda ini akan menyebabkan harga nilai USD akan jatuh, inflasi akan meningkat. Tapi mereka tidak ada pilihan lain kecuali mereka mahu ekonomi betul-betul kukuh, berkembang, peluang pekerjaan bertambah, perusahaan bertambah. Dari segi sektor ekonomi, basically dia orang mahu melihat, dia mahu berkembang sebelum mereka meneruskan hasrat untuk mengetatkan. Sebelum mereka menjadi hawkish, mereka mahu mengetatkan dasar monetary mereka, mengurangkan interest rate, mengurangkan inject aset atau fund dalam market. Jadi untuk mengurangkan balik inflasi dan juga meningkatkan semula US dollar. Jadi bila Jeremy cakap macam ni,
Ya, satu news yang bagus untuk gold market gold, pelabur-pelabur gold, yang mana mereka melihat ini akan meningkatkan harga emas. Okey. Jadi kembali semula pada graf, kita dapat lihat setelah Jeremy Powell memberi ucapan, kita dapat lihat harga emas meningkat. Saya rasa dalam 1.5%. Kita boleh measure kat sini lah. Kita tengok dia boleh pergi atas berapa persen ni. 1.6%. 1.7. Setelah dia bagi ucapan, dan dalam masa 7 jam open, selepas open market, harga dia melonjak daripada 179 something melepasi para 1800, melepasi 1815, dan harga dia stay course on this. Okay. Jadi saya berharap agar pada hari Isnin ni market masih lagi mengekalkan sentimen pada hari Jumaat yang lepas, di mana harga ni boleh melepasi 1210. Saya mempunyai satu resistance line di sini yang agak kukuh, dah kental, dia tidak dapat memecah lagi. Biar dia pecah, dan saya berharap dia boleh pergi melebihi 1830. Okey. Jadi stay on the track. Harga emas semakin meningkat, semakin bullish. Harapnya dia boleh melepasi resistance line 1820 untuk terbang lebih jauh, pergi ke next resistance. Okey. Saya tak mau jangkakan apa-apa kerana belum ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Saya berharap agar hari Isnin ni akan menentukan sentimen pada hari Jumaat lepas. Jadi kalau kita tengok US dollar pun, tengok dia akan reciprocal, dia akan berkadar songsang. Harga emas harga dolar US dollar menurun. Kita dah nampak dia dah cuba bounce kat sini tapi dia boleh jatuh lagi. Okey, dia bergantung kepada sentimen-sentimen pada hari Isnin nanti. Kita akan lihat apa yang berlaku sebenarnya. Pendapat saya, based on Fibonacci, based on Fibonacci, InsyaAllah dia boleh lepas 1820 pada area 168. Dan kita lihat kalau dia ada dominant breakout kat sini, saya akan buat tarik satu lagi Fibonacci untuk melihat berapa jauh dia boleh pergi naik ataupun berapa jauh dia akan turun. Kita akan melihat pada hari Senin bila market dibuka. Jadi kat sini pun saya dibantu oleh MA50 and MA 200. So far alhamdulillah masih lagi menunjukkan uptrend. Kita tengok dalam satu jam pun satu jam pun masih lagi on track, uptrend. How about 4 hours? Yeah. Masih lagi uptrend. Okay. Jadi pada minggu lepas sangat macam-macam berlaku. Dia naik turun. So pada Jumaat lepas adalah kemuncak selepas Jeremy Powell memberi ucapan. Dia memberi impak yang positif kepada harga emas. Okey. Dari segi news, tuan-tuan boleh cari dalam intraday.my. There's a lot of things tuan-tuan boleh cari. Okey, ni tengok ni bagaimana Powell ada bercakap, ada tumpuan pada impak varian Delta. Mereka mau melihat impak Delta variant ni sama ada ia boleh mengancam atau tidak. Okey, sini juga ada satu berita yang sangat best. Symposium Jack Ho ibarat bom jangka. Kita tahu apa yang berlaku sini dalam masa 3 hari ini. Hari ini akan berakhir. Dia punya impact dia minggu esok hari Isnin bila market dibuka, kita akan lihat sama ada emas boleh terbang lagi ataupun dia turun. Jadi sebenarnya tiada orang yang boleh menjangkakan atau confirm pergerakan harga emas ni, tapi kita hanya
hanya ada technical analysis yang boleh menjangkakan secara probability kebarangkalian ke mana harga emas nak pergi. Macam ni saya jangkakan kalau harga emas dia boleh pergi lebih pada 18. Kita boleh tengok dekat 1 hour. Fibonacci saya mungkin boleh lebih 1820 ya. Kita akan lihat lepas pada paras ni, kita akan buat analisis seterusnya. Dan juga fundamental, jangan lupa baca news. Kita nak tengok apakah news yang boleh, especially high impact. Mari kita lihat apa pula schedule untuk minggu depan, start besok. Tuan-tuan boleh pergi kat sini, kita boleh tekan try, ini dah minggu akhir. Kita pergi 30 sampai September 3 bulan. Pada minggu depan, Isnin esok, ada data yang tak very impact. Kita ada OPEC meeting. Ini berkaitan dengan oil. Oil, harga minyak dunia. Ia juga berkait rapat, saling berkait dengan US dollar. Apa jua benda yang berkaitan dengan US dollar, contohnya minyak, dia juga akan memberi impact kepada gold. Jadi kita ada hari Rabu, ada OPEC meeting. Ini bunga-bunga untuk NFP, non-farming. So dia akan bagi ni dulu dan kemuncaknya pada hari Jumaat depan. 3 data ni sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan. 3 data ini adalah merujuk kepada non-farming payroll yang akan menentukan hala tuju US dollar sebenarnya. Sekiranya data ini menunjukkan bahawa ekonomi US dollar dalam penurunan, unemployment rate, pengangguran tinggi, orang tak ada kerja, orang peluang pekerjaan semakin menyusut. Jadi kita akan lihat harga emas akan fly lagi. Ini very very high impact. Jadi stay tune pada minggu depan. Minggu depan memang ada high news impact. Mungkin hari ini saya nak sentuh sedikit tentang bila harga emas ni naik, ramai akan dapat profit, especially orang yang membeli GAE. Kita tahu, kita beli emas fizikal atau GSA simpanan digital, ia adalah 1-to-1. Bermakna setiap kenaikan harga emas, dia direct correlation. Contohnya you beli sekarang pada harga RM240 pada minggu lepas, katakanlah minggu ni naik RM250. Jadi senang, you jual pada ni, you jual dengan principal you RM240, dulu you beli, sekarang RM250, you dapat untung RM10. Mana itu you jual emas you balik, you akan dapat appreciation dengan keuntungan profit RM10. Itu 1-to-1. Tapi kalau tuan-tuan membeli GAE, Gold Asset Enhance, ia mempunyai leverage 10 kali ganda. Jadi apa yang berlaku kalau tuan-tuan beli pada harga RM240, tuan beli harga emas tu naik RM250. Ini misal sebab apa you have to consider juga harga profit margin 3%. Tapi saya nak ceritakan ni perbezaan antara physical atau GSA digital emas dengan GAE. Macam mana dia punya correlation, perbezaan ketara dia adalah menggunakan GAE you boleh leverage. Instead of you untung 1-to-1 RM10 contohnya, menggunakan GAE you boleh dapat 10 kali ganda, which is RM100. Jadi itu perbezaan yang jelas. GAE mempunyai potensi yang sangat bagus untuk mendapat keuntungan yang lebih berlipat kali ganda, 10 kali ganda, kerana ada leverage yang diberikan oleh syarikat quantum metal untuk membeli emas. Jadi facility leverage ni bukan free. You kena bayar juga management fees, dan juga tuan-tuan kena consider juga pada harga beli you. Sebenarnya pada harga, kalau you rujuk harga emas dunia, dia sebenarnya ada 3% profit margin yang company ambil. Jadi you tak boleh jual directly, naik RM10 you jual, tak boleh. Sebab apa? You have to consider 3%. 3% daripada, maknanya kalau RM240, 3% berapa? RM2.04 kali dengan 3. So harga emas kena naik RM27.20.
Okay, for example RM27.20. So 240 campur 2 jadi RM262. Jadi bila lepas harga tu, okay, 1% kenaikan tu akan memberi you peluangan 10% kali ganda. 10% daripada initial investment you. Jadi boleh refer saya punya video-video yang lepas untuk dapat faham dapat faham konsep ni. Dan satu lagi, ada yang ramai bertanya, ada juga yang kawan-kawan bertanya, kenapa saya tak profit lagi ya? Kenapa kawan yang beli sama dengan saya ni dah dapat profit? Okay, tuan-tuan kena ingat, that's why saya dah banyak kali jelaskan pada tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena ada trading plan. Di mana tuan-tuan tahu, okay, tuan-tuan nak beli JE ini JE, tuan-tuan nak beli JE, tuan-tuan tak tahu, okay, harga emas tengah turun ni, saya nak beli tuan, okay, nak beli. Okay, apa yang tuan-tuan dan puan kena buat untuk buat trading plan? Tuan-tuan kena tahu. Okay, kita buat contoh lah Okay, kita buat contoh. Mungkin saya boleh ambilkan dalam 15 minit chart. Okay, contohnya lah, saya ambil contoh ni. Katalah tuan-tuan nak beli sebelum Jeremy Powell bagi ucapan okay, beli kat sini. Jadi tuan-tuan kena tahu, okay, harga yang tuan-tuan, harga LME, saya boleh untuk conteng Okey, tak apa. Katalah tuan-tuan beli kat sini Bila tuan-tuan beli kat sini pada 1788 kita ambil bulan 1788. Mungkin saya boleh buka ni. Okey, tuan-tuan beli, harga LME tuan-tuan nak beli adalah pada 1788, okey, per ounce. Tuan-tuan kena tahu, pada bila tuan-tuan beli kat sini 1788, tuan-tuan kena consider 3%, 3% harga profit. Maknanya kita bukan beli pada harga sini. Okey. Tuan-tuan beli pada 3% profit margin yang company jual. Macam mana nak tahu? Tuan-tuan kena refer sini. Sini senang je. Tengok JE10X Okey. Ada buy and sell. Company sell at 252. Okey. Harga ini adalah sebenarnya ada 3% profit yang company sudah ambil. Of course orang semua nak jual barang mesti ada profit, ada market price kan, ada jual profit kan. Mana ada orang buat charity kan, so orang beli pada 3%, which is paling rendah 3% is paling rendah. Kalau you beli digital physical gold, even lebih pada harga 300 ke 280 ke apa ke, dia memang higher lagi margin spread, higher lagi profit margin. Tapi untuk JE10X agak rendah 3%. Jadi pada 1788 LME price, tuan-tuan akan beli, harga QM sell adalah USD 1788 kali dengan 1.03, which is maksudnya 3%. 3% profit margin. Okay, sama dengan berapa? 1788 kali dengan 1.03. Jadi tuan-tuan beli pada 1841. Okey. Per ounce. Saya boleh tarik sini. 3%. Tak muat. Okey. Berapa tadi? 1841. Okey. Jadi kata tuan beli kat sini tadi kan 3%. Okey, sini 3%, 1841. Okey, sini. Okey, round up tadilah 1841.6 jadi 1842 lah Jadi tuan-tuan beli pada harga sini. Okey? Bukan di sini.
Ini ada LME price. Tuan-tuan nak decide nak beli. Bila beli with 3% profit margin, harga di sini. Okey? Jelas kat situ Jadi selepas line ni baru, selepas line ni, selepas 1841 barulah tuan-tuan boleh tunggu baru break even untuk mendapat enjoy 1%. Okey, ini 1%. Katalah 1%. Naik 1%. Okey, ini 1%. Maknanya bila start harga dia bergerak lepas 1862 baru tuan-tuan mendapat keuntungan 10%. Nampak tak game dia? Jadi ada yang tanya, ada orang tanya kenapa saya tak dapat untung lagi. Yes, first thing you have to lepas pada harga belian you. Bila you beli JE 10x, tuan-tuan kena tengok berapa harga belian anda. Dalam fundamental sistem dia indicate dalam gram US dollar per gram Jadi untuk kira senang je, ini 1842 kan. Kita 1842, tuan-tuan bahagi dengan 31.1035 gram per ounce. So tuan boleh cancel, tuan akan dapat berapa harga emas yang tuan-tuan beli pada masa tu. Bahagi 1842 divide by 31.1035, 59 59.22. Ini pada harga yang tuan-tuan beli dengan QM. Jadi untuk mendapatkan keuntungan 1% mesti melepasi 1842 ni. Katakanlah dia naik 1860, ini dah consider 1% kenaikan harga emas dunia, dan dia akan memberikan kita profit 10% daripada initial investment you. Kalau you beli kalau you beli satu unit JE 10x, daripada 10% daripada $250 tu, which is $25. Okey, jadi syarat ni menjawab kenapa ada orang untung. Sebab apa? Dia melihat pada bila kita membeli. Okey, katakanlah saya beli pada sini, of course saya akan lambat lagi untung sebab saya beli ni pada harga di bawah. Ini daripada atas, bawah. Ni bawah lagi. Even the best is the lowest you beli, buy at low, sell at high. Siapa yang beli dapat beli lagi bawah, lagi bagus. Okey, kerana apa? Ia akan lebih cepat lagi berbanding. Contohnya si Ali ni beli pada sebelum Jeremy bagi power What happen kalau orang yang sebelum tu 2 minggu lepas yang telah membeli pada harga di sini pada awal bulan lepas? Tengok dia beli sini. Kata dia beli pada agak rendah kata dia beli kat sini lah 1718. Dia beli kat sini 1720. Okey, 1720. Tuan-tuan lihat kalau saya tarik 3% profit margin dia, 3%. Tengok 3%. 3% pada 1779. Jadi pada harga sekarang 18, of course siapa yang nak beli pada awal bulan Ogos, dia dah boleh terminate dah. Dia dah boleh terminate dah. Siapa yang beli pada bulan ni, awal bulan Ogos, siapa yang beli kat sini? Ada ramai kawan-kawan kita yang beli kat sini. Of course saya dah pasti mereka dah terminate pada harga 17 something ni, diorang dah boleh break even. Okey, ni maksud saya break even dah 3%. Kita kena consider profit margin company 3%. Daripada sini dan ke atas, dia dah boleh start mencongak-congak untuk, kalau dia nak untung. Okay, contohnya sekarang harga 187 kan. Okay, saya tanda dulu. Katakanlah kawan kita beli kat sini. So kita tengok berapa keuntungan dia boleh dapat.
See? Kalau berdasarkan pada harga sekarang, pada 181 ni is about 2.38. 2.38, meaning 23% dia dah untung Jadi jelas ada yang untung, dapat cepat untung sebab apa dia beli at the bottom berbanding dengan orang yang lambat. Jadi benda ni saya harap tuan-tuan dapat faham, dan sebenarnya kita sedang dalam posisi nak tunggu peluang saja. Okey? Bila dapat peluang, tuan-tuan dah faham calculation, tuan-tuan dah nampak macam mana ia boleh memberikan kita keuntungan berdasarkan pergerakan emas. Kita kena consider banyak benda lah. Contohnya company ambil profit 3%, is good, is fine. Company have to make money juga kan. Jadi kita sekarang posisi okey, kita dah ada duit, kita dah faham, dan kita cuma posisi kita adalah menunggu peluang. Peluang datang depan. Bila harga jatuh, kita suka, kita dah ada ready, ada fund dah cukup, kita ready. Harga ni boleh turun lagi tak? Tak boleh turun, ataupun boleh turun. Kalau tu jalan selamat adalah buat layering. Beli sikit, satu. Tunggu, harga turun lagi lah. Keluarkan modal sikit, beli satu. That's why kita tak mau terlepas peluang tu. Ini masalah kita, terlepas peluang. Kita akan cakap, alamak, kalaulah saya beli pada awal, bukan jauh pun, pada awal, pada yang saya cerita ni pada 10 Ogos, which is 2 minggu lepas. Harga turun. Bila harga turun, ramai orang susah hati. Jangan gitu tuan-tuan dan perempuan. Harga turun adalah harga diskaun, harga yang kita tunggu-tunggu untuk membeli. That's a entry point yang sangat bagus, kerana kita tahu harga emas ni akan melonjak, dia akan bounce balik. Harga yang jatuh akan bounce. Bila atau masanya kita tak tahu. Tapi ini bukan short-nya game. Ia berdasarkan pada harga emas. Kalau dia naik, meningkat, dan kita tahu on overhead, kita tahu ada banyak event, kita boleh agak event belum lagi 2 minggu, harga emas tengah turun. This a good point. Kita agak, kalau kita rasa probability harga emas boleh naik, US dollar boleh jatuh, then it is our opportunity. Harga turun, beli tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita rasa tak sure sangat dia how boleh turun dia, kita buat layering sebab kita tak mau terlepas peluang tu. Kata kita beli, dan suddenly kita harap dia turun lagi. Kata kita beli, kita tunggulah nantilah harga turun lagi ni. Tiba-tiba dia naik tuan-tuan dan puan-puan, sebab ada fundamental, ada issues, ada fundamental news, ekonomi data menyebabkan harga terus naik, dan kita dah terlepas peluang. Itu je lah kita punya ralat sikit lah sebab apa kita alamak patut kita beli. Jadi apa yang Puan Aida sarankan, banyak leader-leader QM sarankan, kita buat layering supaya kita tidak mahu terlepas peluang. Harga turun, tak sure, beli satu, buat layering. Tengok kalau harga tak naik, dia turun lagi, tuan-tuan belilah. Kalau tuan-tuan lebih advance, boleh buat technical analysis, tuan-tuan boleh agak berapa dia nak jatuh lagi ni. Tuan-tuan boleh tahu berapa support dia, dia boleh turun. Jadi mungkin tuan-tuan boleh segregate a few points where the major units yang you tuan-tuan beli, bila di harga tu capai di support line. Di mana di support line itulah yang menunjukkan bahawa harga emas akan melonjak kembali. Jadi the best is buy at support. Beli kat sini dengan most of the units. Jadi agar kita buat layering tu sebab kita tak mahu, kadang-kadang harga tak sampai support dia turun naik kan. Jadi kita tak mahu terlepas peluang tu. Harga sikit turun, tuan-tuan rasa tak sure lagi, beli sikit. Tuan-tuan ada tahu berapa support dia, tuan membelilah most of the unit kat situ. So kita menunggu harga emas naik kembali. Based on the news, based on the economy data, harga itu akan mencapai bounce lebih 3%. Profit tu tuan-tuan dan perempuan yang punya. Dan satu lagi saya nak jelaskan, kita juga ada management fees. Leverage yang saya cerita tadi adalah it's not free. Company charge 3.5% setahun for management fees. Sangat berbaloi. Sebab 3.5% setahun, sekiranya tuan-tuan gunakan dalam masa sebulan, baki 11/12 daripada management fee yang tuan-tuan bayar tu akan dikembalikan. Jadi dalam trading ni, dalam investment ni, kita mahu melihat kita beli di bawah. First thing saya nak cerita adalah pentingnya kita beli di bawah. Dan penting juga kita mahu melihat news ekonomi data di depan. Kita mahu agak apakah sentimen emas sekarang, adakah ia boleh melonjak kembali dalam masa yang
kita lihat munasabah, bukan setahun 2 tahun. Ini bukan short main jaga masa pendek, dan juga bukan juga jaga masa panjang, ia jaga masa pertengahan. Kita melihat dalam masa time frame 3 to 6 bulan, kerana kita melihat management fees ni kita cuba kurangkan. Jadi buy at the bottom, dan kita melihat sekiranya ada peningkatan harga emas dalam masa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, which is good, you can terminate. Jangan tamak jangan tamak. ROI you dah lebih 10%, 20% terminate. Sebab apa? You akan dapat refund balik you management fees, dan tunggu dan kembali kepada kita buat sekali lagi, tunggu harga emas turun bila. Jadi proses ini boleh berulang-ulang kali, dan kita boleh at least you dapat 10% daripada initial investment you. Siapa nak bagi dalam masa sebulan? For example, tengok macam kawan kita ni, ada kawan saya, nama dia bukan nama sebenar, nama dia Su. Dia bukan nama sebenar. Saya cadangkan dia masuk dalam Continental, dia beli pada 1740, 1745. Dia beli satu unit JE10X just untuk try test, dia katalah, kita cuba je lah try test 1045. Jadi 1045 saya menjangkakan 1045 kejap 1045 1745, sorry 1745. Dia beli di sini. So saya dah buat unjuran kat dia, okay, you standby 3%, 3% is 1798 1797. 1798. So now at 1877 dia sudah melepasi 1%. Okay, 1798. Ya, 3% untuk melepaskan dia profit margin 3% dekat sini. Okay, so sekarang ni dia dah boleh standby untuk terminate. Okay, kalau tengok sekarang, kalau kat this point 1817, dia sudah enjoy almost 1%, which is equivalent to 10%. 1% kenaikan equivalent to 10% profit. Dia masuk pada bulan yang saya cerita ni, pada 2 minggu lepas dekat sini. Jadi itulah cara sebenarnya teknik yang kita lakukan di dalam Quantum Metal ni. Kita mencari peluang, harga emas turun kita senyum, tunggu peluang di mana kita nak buat entry. Bila harga naik, kita pun sengih juga, kita tunggu peluang untuk terminate, untuk dapat profit 10%, 20%, 30%, it's up to you. Quantum Metal memberi kita peluang, kita kebebasan untuk kita tentukan sendiri profit yang kita nak, bila kita nak terminate, semua you akan buat sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada ni. Kalau you tamak, you kena tanggung kena tanggung risikonya. Katakanlah you nak tunggu 60%, 50%, macam saya saya tamak dulu, saya dah 60% profit, saya tak terminate pada bulan 3 lepas. Dalam masa 2 minggu saya dapat 60%, saya tamak, saya terminate sedikit. Most of the unit saya masih kekalkan sebab saya ingat saya boleh dapat 100%. Target 100% guys, tak dapat. Harga decline, jatuh, saya terlepas peluang. This is a lesson learned, hard lesson learned for me. Jangan tamak, okay? As long as you get a substantial ataupun you good profit, terminate lah, dan tunggu lagi peluang seterusnya. Benda ini bukan datang sekali 2 kali ya. Ia datang berulang-ulang kali. Pada harga jatuh kita beli, kita jual pada harga naik, bila harga emas naik. Jadi saya harap semua nampak dan jelas. Ada yang untung cepat, ada yang untung awal. Sebab apa? Berdasar kepada point dia entry point tu. Dia beli pada harga rendah, dah bila harga naik, ada yang boleh terminate sebab dah lebih daripada harga belian dia 3% profit margin, dia dah boleh dapat profit. Ada yang belum lagi, dia kena tunggu. Jadi masing-masing punya rezeki, kita masing-masing kena tunggu. Okey, bila harga dia dah melepasi harga belian, selebih peningkatan tu adalah kepunyaan tuan-tuan dan puan-puan, profitnya. Okey, jadi saya harap saya membebel ni jelas sikit lah, dapat menjawab persoalan-persoalan yang tuan-tuan pernah terfikir lah, kenapa orang ni dah boleh jual, kenapa saya belum lagi. Jadi kena faham bila entry point you, bila exit point you. Trading plan is penting, you kena tahu. Masing-masing ada trading plan sendiri, dah tahu bila nak keluar, bila entry dia masuk, bila dia nak exit point. Okay,
Jadi yang saya rasa itu sajalah pada hari Ahad ni. Semoga bermanfaat untuk semua. Okey, jangan lupa harga yang tengah menaik ni jangan pula korang beli. It is time to terminate, take the profit. Okey, bila harga emas turun, belilah. Buat layering. Okey, InsyaAllah harga emas ni kita masih lagi projek melebihi harga tahun lepas 2071. Kalau kita beli sekarang, kita nak main long, kita nak main play safe, kita main low, kita main long term. Contohnya, I nak beli sekarang, I don't care about this kan. Okay, it's up to you. It's okay, tak ada masalah kan. Ada orang dia malas nak tengok chart hari-hari kan. Jadi dia kata okay, harga emas memang rendah tuan-tuan dan puan-puan, dan projection pada akhir tahun ni, mengikut orang kata pada akhir tahun ni harga dia boleh melonjak kepada melebihi pada harga tahun lepas 2071. Boleh melipat. Jadi kalau you kira 1800 kita take 2200 US dollar. Mari kita kira kalau berapa persen. Kalau kita main long term pun bagus juga sebenarnya. Kita tak perlu pening-pening kepala. Jadi pada 18, katakanlah kita dah beli 1800, ada orang beli kat sini, dan ada juga macam ni kan, dia malas nak fikir panjang, dia beli pada harga rendah. Tengok, katakanlah harga melepasi 2000, dia sudah dapat peningkatan 11%, tuan-tuan dan puan-puan. 11% equivalent to 100%. Is already double up your money, investment money. Kalau dia harga melepasi 2000, you tuan boleh kira lah, kalau lebih 2100, 1200, 2300, how much profit you akan dapat. Jadi this another strategy juga. This is good long term. You buy ni dan you tak nak kisah apa-apa, you tunggu harga bila harga emas. Tapi saya nak juga berkongsi juga, tuan-tuan juga kena consider the management fees yang tuan-tuan akan digunakan. Lagi lama you drag, meaning refund dia akan lagi sikit. Okay? Dan sebenarnya ia akan memakan, dia akan sikit makan kita punya profit. Tapi apa kisahnya sekarang kita kata saya kuku tadi dalam 100%, actually management fees maximum about 30%. So you already have a 70% tanpa perlu monitor semua apa. So no issue. Jadi ada macam-macam, ada selera dan ada strategi masing-masing. Ada yang malas jadi buat long term, ada yang macam medium term, ada yang short term. Tapi short term ni you perlukan kepakaran dari segi analisis, dan juga most of the time you kena do kat chart, which is ramai yang tak sanggup. Jadi kita main biasa-biasa, kita main medium term. Dalam masa kita tengok, kita beli pada harga rendah, bila harga appreciate more than 3%, kita dah standby untuk terminate. Dan kita boleh buat berulang-ulang kali. You bayangkan kalau 10% step trade, you boleh buat 3-4 kali dalam masa 2-3 bulan, which is 50% daripada you boleh gandakan 50% daripada you punya initial investment, which is good kan. Compare dengan ASB 10%, not 10%, 5% dividend dalam masa setahun, dalam masa yang kita buat menggunakan trading platform QM ni. InsyaAllah kita boleh gandakan kita punya duit simpanan dan dapat profit, good profit, dan kita boleh gandakan duit principal simpanan kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi profit. Jadi saya harap ini jelas Okey. Saya harap kita semua sama-sama berdoa agar kita semua dijauhi oleh COVID-19. Jaga diri, jaga SOP, jaga jarak. InsyaAllah kita semua terpelihara daripada COVID-19. Okay. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos. Bye bye. Jangan lupa beli emas, jangan lupa terminate emas, jangan tamak. Okay. Bye. Gaya milhasil. Bye.